Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azlinda. Kali ini kita akan belajar tentang ayat tunggal. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini, jom kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Menurut Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, ayat tunggal merupakan ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayatnya tiada kata hubung seperti dan, atau, kerana, sambil dan sebagainya. Ya murid-murid, di sini saya telah ringkaskan tentang ayat tunggal, iaitu satu subjek tambah satu predikat menjadi ayat tunggal. Dan ingat, ayat tunggal tiada kata hubung. Baiklah, untuk lebih faham, jom kita lihat beberapa contoh ayat tunggal. Yang pertama, Ibu, tempat ini sungguh cantik. Dalam ayat ini, ibu merupakan subjek, manakala tempat ini sungguh cantik merupakan predikat. Begitu juga untuk ayat yang kedua yang berbunyi, saya suka bersenam di sini. Saya merupakan subjek, manakala suka bersenam di sini ialah predikat. Untuk ayat yang ketiga berbunyi, kita sangat bertuah. Kita merupakan subjek, manakala sangat bertuah merupakan predikat. Baiklah, kita teruskan ke ayat yang keempat yang berbunyi, Nabilah sekeluarga bersenam di Taman Botanikal. Untuk ayat ini, Nabilah sekeluarga merupakan subjek, manakala predikatnya merupakan bersenam di Taman Botanikal. Untuk ayat yang kelima, matahari bersinar terang. Dalam ayat ini, matahari merupakan subjek, manakala bersinar terang merupakan predikat. Untuk ayat yang keenam pula, pagi ini cuaca cerah. Dalam ayat ini, pagi ini merupakan subjek, manakala cuaca cerah pula merupakan predikat. Baiklah, jom kita lihat pula untuk ayat yang ketujuh yang berbunyi, sekolah saya merupakan sekolah tertua di daerah ini. Dalam ayat ini, sekolah saya merupakan subjek, manakala merupakan sekolah tertua di daerah ini ialah predikat. Untuk ayat yang ke-8, perpustakaan mini itu telah pun dibuka. Bagi ayat ini, perpustakaan mini itu merupakan subjek, manakala predikatnya ialah telah pun dibuka. Okey, kita teruskan ke ayat yang ke-9, iaitu kedai itu dimiliki oleh bapa saudara saya. Dalam ayat ini, kedai itu merupakan subjek, manakala dimiliki oleh bapa saudara saya merupakan predikat. Dalam ayat 10 pula yang berbunyi, buku cerita kegemaran saya telah hilang. Untuk ayat ini, buku cerita kegemaran saya merupakan subjek, manakala telah hilang merupakan predikat. Murid-murid, bagaimana dengan penerangan tentang ayat tunggal sebentar tadi? Cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengenal pasti ayat tunggal dengan betul. Kini tibalah masanya untuk ke segmen uji minda. Baiklah, dalam segmen uji minda ini, kamu perlu kenal pasti ayat tunggal.
Jom kita mulakan sekarang. Untuk soalan yang pertama berbunyi, ayah bekerja di bandar, betul atau salah? Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, betul. Tahniah. Baiklah, kita teruskan ke soalan yang kedua yang berbunyi, beliau sangat garang, betul atau salah? Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, betul. Beliau sangat garang merupakan ayat tunggal. Okey, jom kita beralih ke soalan yang ketiga yang berbunyi, Suhaila dan Lilian bersahabat baik, betul atau salah? Jom kita semak apakah jawapannya. Yes, jawapan ini salah kerana Suhaila dan Lilian bersahabat baik merupakan ayat majmuk dan bukanlah ayat tunggal. Ini kerana dalam ayat ini terdapat penggunaan kata hubung dan untuk menghubungkan ayat tunggal yang pertama dengan ayat tunggal yang kedua. Seterusnya, kita ke soalan yang keempat yang berbunyi, mereka bertepuk tangan sambil bersorak. Jom kita lihat betul atau salah. Jawapannya salah kerana dalam ayat ini terdapat penggunaan kata hubung sambil. Maka ayat ini bukanlah ayat tunggal tetapi sudah menjadi ayat majmuk. Okey, kita ke soalan yang kelima yang berbunyi, Faizal sangat peramah. Adakah ayat ini ayat tunggal? Jom kita semak betul atau salah. Ya, ayat ini ayat tunggal kerana Faizal sangat peramah hanya terdiri daripada satu subjek iaitu Faizal dan satu predikat iaitu sangat peramah. Maka betullah ayat ini dikatakan ayat tunggal. Baiklah, kita beralih pula ke soalan yang keenam yang berbunyi, bersenam dapat menyihatkan dan mencergaskan badan kita. Adakah ayat ini ayat tunggal? Jom kita semak betul atau salah. Jawapannya salah kerana dalam ayat ini terdapat penggunaan kata hubung dan. Maka ayat ini telah menjadi ayat majmuk. Baiklah, jom kita lihat pula soalan yang ketujuh yang berbunyi, kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, betul atau salah? Jawapannya betul kerana dalam ayat ini hanya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjeknya ialah kita, manakala predikatnya digalakkan bersenam pada waktu pagi. Jom kita teruskan ke soalan yang ke-8 yang berbunyi, cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D, betul atau salah? Jom kita semak jawapannya. Jawapannya betul kerana ayat ini hanya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Dalam ayat ini subjeknya ialah cahaya matahari pada waktu pagi, manakala predikatnya ialah mengandungi vitamin D. Baiklah, kita lihat pula soalan yang ke-9 berbunyi, vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai penyakit. Adakah ini ayat tunggal? Jom kita semak betul atau salah. Jawapannya salah kerana dalam ayat ini terdapat penggunaan kata hubung dan. Maka ayat ini telah menjadi ayat majmuk. Sekarang kita telah pun ke soalan yang ke-10 iaitu soalan yang terakhir dalam segmen uji minda. Jom kita lihat apakah soalannya.
Air keruh terletak di Melaka. Adakah ini ayat tunggal? Jom kita semak betul atau salah. Jawapannya betul kerana dalam ayat ini tiada penggunaan kata hubung ataupun ayat ini hanyalah terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Murid-murid, bagaimana dengan segmen uji minda sebentar tadi? Cikgu harap kamu dapat menjawab kesemua soalan dengan betul. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada yang sudi mencubanya. Baiklah, sekian sahaja dulu perkongsian kita pada kali ini. Cikgu berharap cikgu telah berjaya membantu kamu untuk mengenal pasti ayat tunggal dan membina ayat tunggal dengan betul. Selain itu, cikgu juga berharap perkongsian kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Sekian dahulu daripada Cikgu Azlinda, sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.